Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, selamat sejahtera kepada semua apa yang melihat menonton live dari Facebook PUJB Okey. So, pertama kalinya saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Kerajaan Negeri Johor dengan kerjasama Perbadangan Usahawan Johor Bahru kerana sudi menjemput saya pada malam ini untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian selama 1 jam. InsyaAllah kita akan bersama secara live di Facebook PUJB. Dan Alhamdulillah saya diminta oleh pihak PUJB untuk membentangkan untuk orang kata bukan membentangkan, orang kata berkongsi berkongsi sedikit berkaitan dengan diri saya. So mana yang dah online tu, okey, sila kuatkan volume suara. Mana tahu kod tak dengar jelas suara saya, okey. Okey. So perkara yang kedua, alhamdulillah. Kalau para penonton sekalian perasan kenapa tajuk yang dipilih pada malam ini untuk diberikan kepada saya adalah kekurangan. Kekurangan bukan halangan. Kenapa Okey, sebelum tu izinkan saya untuk share slide slide PowerPoint saya. Okey. Okey. So kalau anda semua dapat tengok di situ tajuk yang diberikan kepada saya adalah kekurangan bukan halangan bersama Ruzimi Muhammad. Okey. So siapa yang rasa dah mengenali saya rasa dia tahulah kenapa tajuk ini diberikan kepada saya, kenapa tajuknya berbunyi begitu. Tapi bagi yang tak mengenali saya, okey, tak apa, tak ada masalah, kita boleh berkenalan masing-masing. Kita boleh berkenalan lah. So untuk pengetahuan penonton sekalian, saya nama Ruzimi Muhammad ni adalah seorang yang berstatus orang kurang upaya OKU. Orang kurang upaya OKU kategori fizikal. Yang mana alhamdulillah saya diberikan orang kata dianugerahkan Allah Subhanahu Taala tangan kanan yang sempurna. Tangan kanan yang sempurna, tetapi tangan kiri saya serta kedua-dua kaki saya tak ada. Maksudnya tangan kiri saya sampai siku saja dan kedua-dua belah kaki saya pun sampai peha saja. Tak ada kepala lutut. So alhamdulillah lah saya masih lagi boleh hidup sampai sekarang. So disebabkan status saya ni OKU dan juga alhamdulillah lah saya ni pun juga boleh lah dikatakan usahawan digital. Jadi saya diminta oleh pihak PUJB untuk berkongsi sedikit berkaitan dengan perjalanan hidup saya dalam proses bergelar seorang usahawan digital. Okey, so kita pergi pada slide saya itu gambar saya waktu kecil-kecil dulu. Waktu kecil dulu tu comel lah Cuma waktu besar sekarang ni dah handsome lah. Okey, orang kata tak kenal tak cinta. Kalau dah kenal dia mesti terus nak berkawan Okey. So saya bercerita sedikit berkaitan dengan diri saya lah. Nama penuh saya Ruzimi bin Muhammad alias Mahmud. Ruzimi bin Muhammad alias Mahmud. Boleh panggil saya macam-macam. Jimmy pun boleh. Kadang-kadang kalau kawan-kawan masa sekolah dulu panggil saya Jimmy Asmara. Even kat universiti pun ada yang panggil saya Jimmy Asmara. Walaupun saya ni tak adalah berasmara sangat kan. Okey, saya ni OKU sejak lahir. OKU sejak lahir. OKU sejak lahir yang mana seperti yang saya ceritakan tadi, iaitu saya dilahirkan dengan tanpa sebelah tangan kiri dan kedua-dua belah kaki saya sampai peha saja. Alhamdulillah lah, tak ada masalah. Saya boleh dilahirkan dengan baik dan alhamdulillah boleh bercakap, boleh buat kerja sampai hari ini. Alhamdulillah. Saya berasal dari Kota Baru, Kelantan dan sekaligus saya mendapat pendidikan awal. Pendidikan awal di sekolah Kota Baru lah. Okey. Kalau kat slide tu saya saja je tulis berumur 29 tahun. Saja je nak nampak muda, tapi sebenarnya pada tahun 2020 ni lagi beberapa hari 1 Disember 1985 bermaksud umur saya dah 35 tahun.
saja tulis 29 kat slide, so nampak muda sikit kan. So Alhamdulillah saya ni anak bonsu daripada 10 adik-beradik saya. So basically adik-beradik saya agak ramai jugalah. Cuma dalam keluarga saya dan adik-beradik saya, nombor 1 sampai 9 tu semua normal. Semua normal. Saya seorang je yang last ni je yang macam ni, keadaan macam ni yang dilahirkan orang kata sebab kekurangan. So alhamdulillah, walaupun saya ni anak bongsu dan dalam keadaan yang macam ni, orang kata kadang-kadang manja lebih sikit lah. Maklumlah, dah lah orang kata anak bongsu kan. Lepas tu orang kata OKU pula, cacat pula. Lagilah mak ayah tak pernah pukul. So itu adalah kelebihan saya lah. Jangan jealous Okey, jangan jealous. Okey. So saya ceritakan sedikit berkaitan dengan pencapaian akademik. Okey, kalau anda tengok kat gambar sebelah tu, itu adalah gambar saya konvo. First time konvo. Di Tadika Pasti Al-Kamariah, Kampung Sungai Keladi, Kota Baru, Kelantan pada tahun 1991. Itu adalah kali pertama saya graduate lah. Kemudian maklumlah, sekolah rendah dan sekolah menengah tak ada majlis convocation kan. Sekarang je yang ada majlis convocation. Dulu mana ada sekolah rendah, sekolah menengah kan. Okay. So alhamdulillah, saya bersekolah di Sekolah Rendah Kebangsaan Tengku Indah Petra, Jalan Wakaf Mek Zainab, Kota Baru, Kelantan. Selama darjah 1 sampai 6 saya berada di situ, alhamdulillah. Kemudian saya naik ke Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Baru di Kota Baru, Kelantan. Dari tingkatan 1 ke tingkatan 5 saya berada di situ. After that, after SPM, dapatlah result. Orang kata bolehlah saya nak mengaku pun malu jugalah bolehlah result saya. And then saya masuk sekejap di Sekolah Menengah Ismail Petra dalam tingkatan 6 selama hampir 2 bulan tak silap saya, sebelum saya mendapat tawaran ke Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Orang kata tak ada tangan, tak ada kaki pun boleh masuk U kan. Kalau anda semua macam mana? So saya harap anda semua okey, berusahalah. Kalau anda masih lagi dalam kategori pelajar, berusahalah sebaik mungkin. InsyaAllah boleh masuk universiti, boleh belajar di universiti. Saya alhamdulillah ambil diploma sains komputer dalam bidang pengurusan multimedia selama 3 tahun di UTM Kuala Lumpur. Kemudian alhamdulillah saya sambung degree saya sarjana muda sains komputer dalam pengurusan sistem maklumat. Kemudian habis 2 tahun di peringkat sarjana muda, saya sambung buat master sarjana sains dalam pengurusan keusahawanan teknologi maklumat. Alhamdulillah. Timing ni orang kata waktu gemilang saya lah. Waktu gemilang saya. Kenapa? Alhamdulillah timing ni lah orang kata kemuncak kepada pendidikan saya, dapat pointer yang baik. Alhamdulillah. Dan disebabkan dapat pointer yang baik ni dah, pinjaman saya yang asalnya berbentuk pinjaman pengajian, okey, bayar sikit je. Dan alhamdulillah habis semuanya diselesaikan. Terima kasih pada pihak penaja pengajian saya lah. Semuanya antaranya adalah PTPTN, MARA dan juga My Brain. Alhamdulillah habis saja saya buat master, saya buat PhD pula. Yang ini terus terang saya cakap, terus terang saya jujur nyatakan di sini, saya ambil masa yang agak lama di sini untuk menyelesaikan PhD saya. Adalah beberapa faktor yang menjadikan perkara ini begitu, tapi insyaAllah saya akan share sedikit dan moga-moga apa yang saya kongsikan di sini dapat manfaat kepada anda semua. Okey, so saya pergi pada slide yang pertama saya. Okey. Actually slide saya tak bawa banyak sebab saya lebih pada nak bercakap, nak berceloteh. Saya rasa saya nak cakap apa saja saya cakap lah. Cuma insyaAllah moga-moga kongsian saya pada malam ini bersama dengan para penonton sekalian
dapatlah dimanfaatkan sepenuhnya, insyaAllah. Okey. Kekurangan bukan halangan. Kadang-kadang kita tengok golongan OKU ni kat mana-mana pun mesti ada some sort of persepsi, stigma. Masyarakat yang memandang OKU ni orang kata sebagai second class ataupun third class pun ada. Golongan OKU ni ada sebahagian masyarakat kita masih lagi memandang sebagai ikon penerima bantuan. Kenapa? Kenapa agak-agaknya Tak ada ke golongan OKU yang dah berjaya? Ada, ramai. Antara orang yang paling saya respect OKU di Malaysia adalah bekas senator OKU Malaysia yang pertama. Siapa? Profesor Datuk Ismail. Dia tu memang orang kata sangat hebat lah. Dia seorang OKU buta tetapi dapat belajar di luar negara. Dia diiktiraf sebagai OKU buta pertama di dunia dan ada PhD. Wow, hebat kan? Bukan itu saja. Bukan itu saja. Dia juga ada sebuah empire peniaga yang hebat. Apa dia? Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar dulu perniagaan College Twin Tech Holding. Itu dia punya. Itu dia punya. Okey, itu dia punya. Dan dari segi pengurusan rumah rumah tangga pun okey, tak ada masalah. Yang terbaiknya adalah yang ini OKU saya rasa perlulah menyahut cabaran. Okey, perlu menyahut cabaran tapi tak payahlah. Apa cabaran tu? Arwah Profesor Dr. Ismail Saleh ni, dia ada isteri 2 orang. Kahwin 2. OKU buta kahwin 2, babe. Mana nak cari? Kita ni yang sihat normal tubuh badan ni pun satu je lah dulu ya kan. So apa yang saya nak ceritakan di sini, ada je golongan OKU yang sangat hebat tapi mungkin kurang popular. Mungkin pada zaman itu tidak ada media sosial seperti Facebook sekarang ni. Dan ini semua Facebook ke Twitter ke TikTok ke whatever, semua media sosial ni kita kategorikan sebagai digital. Media digital, media sosial yang berbentuk digital. Lepas ni saya masuk bisnes berkaitan dengan keusahawanan digital. Okey, saya sambung kisah tentang diri saya pula. Alhamdulillah, saya pada waktu zaman sekolah sehinggalah zaman saya degree lulus sarjana muda, saya rasa memang saya tak pernah ada apa-apa perniagaan. Seingat saya memang tak ada lah. Saya tak pernah ada menjual apa-apa produk, menjual apa-apa bentuk servis pada sesiapa saja, tak pernah. Sehinggalah saya masuk belajar master saya, sarjana sains keusahawanan teknologi maklumat, yang mana kami para pelajar pada waktu itu diminta untuk menubuhkan syarikat sendiri. So daripada situlah titik tolaknya saya menubuhkan syarikat saya sendiri, Imi Creative Solution. Itu nama syarikat saya. So syarikat saya ni apa bidang perniagaannya? Kita buat motivasi dan juga pengurusan acara, event management. Waktu itu saya seorang diri. Syarikat ni saya seorang diri saja, orang kata Lone Ranger. Kemudian saya diajak oleh seorang kawan baik saya, itu saudara Muhammad Hafsan Muhammad, untuk menubuhkan sebuah lagi syarikat enterprise yang berbentuk embroidery. Embroidery maksudnya kita jual bisnes baju dan jahitan sulaman. Alhamdulillah saya kira pihak UTM, University Technology Malaysia, orang kata sangat supportive lah, especially pihak HCP, Hari Pelajar, sangat supportive. Alhamdulillah kami diberikan peluang untuk memperolehi satu lot kedai di dataran di Student Mall. Di Student Mall UTM berhampiran dengan Arcade Meranti. So mana-mana orang yang tak pernah masuk UTM maybe tak tahulah kot, tapi kalau anda familiar dengan UTM, insyaAllah anda akan tahulah kat mana lokasinya. Dan alhamdulillah perniagaan itu nak kata berjalan baik pun tidaklah. Adalah ombak dan
halangan yang kita hadapi bersama. Tapi kita tidak bergaduh apa-apa dan kita selesai dengan cara yang baik, sangat baik. Dan sampai hari ini pun kita masih lagi berkawan yang sangat baik dengan member saya tu. So sekarang ni dia pun dah berumah tangga, dah ada cahaya mata dan jadi seorang cikgu dah. Dah jadi seorang cikgu, alhamdulillah. Saya hebat orang kata partner saya. So sewaktu saya belajar buat master tu, okey, alhamdulillah banyaklah orang kata kita buat program bersama. Kita collaborate dengan pelbagai pihak, especially pihak UTM lah. UTM pada saya memang sangat-sangat supportive. Memang sangat-sangat supportive dalam memberikan tunjuk ajar kepada pelajar untuk menceburi bidang keusahawanan. Dia bagi guideline, dia bagi bantuan apa yang mereka boleh sediakan. Dan saya kira UTM telah meletakkan satu tagline, entrepreneurial di sebagai tagline dia dan memang tepatlah. So kami pada waktu itu diberikan banyaklah orang kata job yang berkaitan dengan pengurusan acara. Dan yang paling best adalah kami diberi hak penganjuran festival convocation. Pada waktu itu kita menau under nama kelab lah. Kita menau under nama kelab keusahawanan dan kita diberikan task untuk mengendalikan festival convocation UTM, iaitu salah satu program terbesar pihak universiti pada waktu itu. Alhamdulillah. Dan saya pada mulanya berkecimpung dalam bidang perniagaan untuk karnival-karnival ni. Saya bukan sebagai penganjur. First, saya menyertai festival convocation adalah sebagai seorang penjual. Saya membeli sebuah lot kategori pelajar, okey, dan saya berkongsi dengan kawan-kawan saya yang lain. So alhamdulillah daripada situlah bermulanya proses perniagaan saya yang berbentuk produk di Festival Convocation UTM. Alhamdulillah pada waktu itu saya banyak menerima sokongan dan juga bantuan daripada kawan-kawan saya, para pihak pengurusan UTM pun banyak bantu saya. Alhamdulillah, tak rugilah. Alhamdulillah, memang untung. So, 2 kali saya menyertai Festival Convocation sebagai peniaga. Pada waktu itu kita mendengar keluhan-keluhan daripada peniaga, sekian masalah, sekian hujan lah, orang kata basah kuyup lah, perlu buat penjarakan lah. Penjarakan ni bukan penjarakan sosial macam sekarang. Okey, dan banyak lagi masalah-masalah yang kita dengar sendiri. Dan pada saya, perkara ini perlu diatasi. Kemudian alhamdulillah pada festival convocation saya yang ketiga, saya menyertainya sebagai seorang penganjur. Okey, bermula dari saat itulah kita berkecimpung dalam penyediaan servis pula. Yang betul-betul real punya. So kita jadi penganjur ni, sebelum ni alhamdulillah kita dah dengar masalah-masalah keluhan daripada peniaga bubuh yang lain, kamar-kamar yang lain, dan kita cuba buat improvement tambah baik dari semasa ke semasa. Dan alhamdulillah, tak silap saya lah, saya pun dah hampir lupa berapa kali dah saya terlibat dengan Festival Convocation UTM. Seingat saya sampai 7 kali. Alhamdulillah sampai ke 7 kali, yang mana kali terakhir kami bergandingan dengan Sekretariat Rakan Muda. Sekretariat Rakan Muda kami bergandingan dengan pihak mereka untuk menganjurkan Festival Convocation yang terakhir yang saya sertai bersama. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dan para penonton sekalian nak tahu, sewaktu kali pertama kami mohon untuk diberikan hak penganjur Festival Convocation tu, kami berjumpa dengan TNC, Timbalan dan Chancellor Hema pada waktu itu. Prof. Dr. Tajuddin Ninggal. Datuk T kita panggil dia. Saya panggil dia Datuk T. Okey, kita pergi jumpa dia, hantar proposal. Dia tengok saya. Atas bawah kan. Okey, mohon maaf. Dia tengok saya atas bawah. Kemudian dia tanya, awak yakin ke awak boleh buat ni? InsyaAllah tak ada masalah dengan pengalaman yang ada, yang dibantu oleh kawan-kawan yang ada. InsyaAllah kita boleh laksanakan dan kita cuba buat yang terbaik.
Alhamdulillah, pada saya itu orang kata satu penganugerahan yang sangat baik daripada pihak TNC pada waktu itu. Dia memberi kepercayaan kepada saya untuk mengendalikan Festival Convocation sebagai pengarah. Pada waktu itu Festival Convocation yang ke-48. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah dengan dibantu oleh semua pihak lah. Walaupun saya tak nafikan ada sedikit masalah semasa dan selepas penganjuran festival, dan kita boleh selesaikan dengan cara yang baik. Alhamdulillah. Ini menjadi satu pengalaman yang sangat berguna untuk saya. Maklumlah, orang macam saya ni kalau nak bergerak ke sana ke sini susah. Pakai wheelchair saya tak boleh tolak sendiri wheelchair saya. Tak nak kena ada kawan yang bantu saya. Kalau berada di sepanjang tapak festival tu sendiri di dataran UTM, saya menggunakan kursi roda elektrik. So kalau ada meeting yang jauh-jauh, saya menggunakan manual wheelchair lah, dan perlu bantuan pada sahabat saya untuk bantu saya. Tapi kalau dalam tapak kawasan tu, Alhamdulillah saya boleh bergerak bebas dengan menggunakan kursi roda elektrik. So Alhamdulillah lah. Saya kira ini satu pengalaman yang sangat bermakna pada diri saya. Maklumlah, so OKU diberi pengiktirafan oleh pihak universiti untuk mengajukan program-program yang berbentuk carnival seperti itu. After that, banyak lagi lah orang kata program-program yang kita laksanakan. Antaranya program keusahawanan orang kurang upaya di UTM juga, program get together. So the get together ni ada pernah sekali kita buat di dataran Bandara JB. Dataran Bandara JB, dan Alhamdulillah sambutan yang terima adalah sangat hebat. Alhamdulillah. So bila kita dah involve dalam perniagaan berbentuk perniagaan produk dan juga servis kepada pengguna, kita faham flow kedua-dua perkara tersebut. Okey, kita faham flow kedua-dua perkara tersebut dan kita belajar. Saya berpendapat memang tak ada lah kita nak jumpa sebuah program, sebuah bisnes perniagaan yang dilakukan secara sempurna tanpa ada sebarang masalah. Ada masalah, itu biasa. Cuma bagaimana cara kita menyelesaikan masalah kita. So dari situ saya banyaklah belajar berkaitan dengan perniagaan, dan saya bangga mengatakan bahawasanya UTM telah menyediakan satu platform yang sangat baik untuk semua pelajar dia berkecimpung dalam bidang keusahawanan. Bukan sebab nak bodek, tidak. Pada saya ini adalah satu perkara yang realiti. Mereka sanggup bagi kepercayaan pada OKU macam saya untuk buat festival terbesar UTM. So memang tak ada pilih kasih antara kita semua. Pada saya, UTM telah menjalankan satu tanggungjawab sosial yang sangat hebat lah. Okey, dah habis dah puji UTM Okey. Tak adalah, bukan berniat nak bodek UTM, tidak. Saya bercakap tentang realiti. Alhamdulillah, bila tamat master tu saya buat PhD dan macam-macam lah perkara yang berlaku. Okey, macam-macam perkara yang berlaku. Lama-kelamaan perniagaan saya jadi semakin perlahan. Okey, jadi semakin perlahan. Kita fokus pada pengajian saya. Ada beberapa faktor lah yang menjadikan pengajian saya terpaksa ambil masa yang agak lama. Antaranya dengan, saya bukan nak bagi alasan, tapi macam itulah lebih kurang. Alasan jugalah saya kira saya ada masalah dari segi pergerakan dan juga appointment. Okey. Sebagai contoh, saya buat satu appointment bersama satu pihak di luar. Okey. Saya juga pada masa yang sama perlu mencari seorang kawan yang boleh membantu saya untuk bawa saya pergi ke situ. So saya perlu buat deal dengan dua pihak serentak on the same time waktu tu. So bila ada salah satu pihak yang tak dapat membantu, yang tak dapat berjumpa dengan kita, ianya terpaksa ditangguhkan. So itu adalah halangan saya lah. Halangan saya. Cuma Alhamdulillah pada saya kira saya diberikan
kemudahan daripada Allah SWT, anugerah daripada Allah SWT untuk tamat juga pengajian PhD saya. Alhamdulillah. Dengan bantuan CV saya, Profesor Ahmadiyah Dr. Osman Ibrahim, currently dia memegang jawatan sebagai pengarah Pusat Kerjaya. Dia banyak bantu saya. Dia banyak bantu saya. Dia tak pernah lagi lah orang kata bercakap perkara-perkara yang tidak baik, memandang rendah pada saya. Dan dia beri guideline untuk menyiapkan PhD tu sama je dia macam budak-budak yang lain, macam pelajar-pelajar PhD yang lain. Timing dia puji lah. Timing dia marah lah. Timing dia suruh betulkan, kita betulkan lah. So sama saja. So tak ada double standard dalam bahagian pengaji PhD ni. So sebab itu saya kata halangan saya ni alhamdulillah dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan saya ni yang menjadikan ada halangan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. So saya cerita sedikit berkaitan dengan bisnes saya. Okey. Saya sambung balik pasal bisnes saya. Pada waktu saya buat PhD tu, perniagaan saya makin lama makin slow. Makin lama makin slow. Kita banyak fokus kepada pengajian saya. Collect data lah, buat research apa semua, baca jurnal apa semua. Kadang-kadang baca 5-6 jurnal untuk buat satu ayat je. Tapi tak apalah, itu lumrah buat PhD kan. So, alhamdulillah. Pada waktu itu kita boleh fokus pada pengajian PhD dan pada penghujung. Saya ingat pada tahun 2017. Pada tahun 2017 barulah saya mula bangkit kembali. Bangkit kembali macam mana? Ada beberapa kawan kita jumpa sembang-sembang apa semua, ada idea bisnes, idea apa macam mana, dan timbullah hasrat untuk masuk competition. Timbullah hasrat untuk masuk competition. Saya pada waktu itu buat research berkaitan dengan OKU Pekat. Buat research berkaitan dengan golongan OKU Pekat dan kita bawa idea tersebut. Walaupun ianya tidaklah sama 100% dengan pengajian saya, tapi the idea tu kita bawa ke dalam competition yang dianjurkan. Competition pertama yang saya masuk adalah Indonomics Challenge. Indonomics Challenge 2.0 anjuran Kilang Bateri pada waktu itu. Baru je minggu lepas tengok Brother Johan Wapi bagi talk di PUJB. Tu dia adalah owner dan dia juga adalah penganjur pada pertandingan tersebut. Alhamdulillah, itu adalah pertandingan pertama. Kami tidaklah menang hadiah utama. Cuma dapatlah sedikit modal. Untuk kami memulakan perniagaan secara kecil-kecilan dulu. Kita nak start dulu. Dan alhamdulillah pada waktu itu barulah saya mengenali beberapa pihak lain seperti MGX, UTM, PUJB, ELDA dan lain-lain pihak agensi kerajaan yang lain. MITI, MDEC, apa semua kita kenal pada waktu itu. Especially Teraju lah. Lepas tu idea itu dibawa ke satu pertandingan lagi dan kita ada program incubator, yang mana program incubator ni dia adalah rancangan antara ELDA dengan UTM. Kita buat untuk melahirkan usahawan digital. So daripada situlah saya nak share sedikit berkaitan dengan keusahawanan digital pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey. So berkaitan dengan usahawan digital yang kita join tu, kita diberikan incubator dan juga peluang untuk menghadiri beberapa sesi-sesi perkongsian daripada usahawan yang berjaya. Kita pergi dan rembuh untuk untuk membuat promosi produk-produk yang kita ada dan lain-lain lagi lah. Pada saya alhamdulillah Kerajaan Negeri Johor Kerajaan Negeri Johor adalah satu entiti negeri yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat orang kata menyokong inisiatif untuk menjadikan orang muda ni untuk memulakan startup perniagaan mereka, untuk memulakan bidang keusahawanan digital. Pada waktu itu tak saya ianya banyaklah dicetuskan permulaannya oleh Yang Amat Berhormat Dato' Khalid Nordin, bekas Menteri Besar Negeri Johor pada waktu itu. Dan saya kira sampai hari ini ianya diteruskan lagi pembudayaan keusahawanan digital tu. Alhamdulillah, kita ucapkan ribuan terima kasih pada pihak Kerajaan Negeri Johor under Yang Amat Berhormat Dato' Hasni Muhammad, dan juga kepada pihak PUJB
Pihak PUJB pun banyak juga bantu kita actually. Dia banyak memberikan tunjuk ajar perbincangan join program. Saya join program PUJB ni sampai ke Pontian. Bukan boh. Dan macam-macam lagi lah. So, keusahawan digital ni macam mana? Okey. Apa saya nak sharekan di sini okey. Keusahawan digital ni adalah anda menggunakan teknologi dalam perniagaan anda. Sama ada pada fasa input, pada fasa proses maupun pada fasa output. So, dalam salah satu 3 fasa ni anda menggunakan teknologi. Ataupun mungkin ketiga-tiganya anda gunakan teknologi, tak ada masalah. Teknologi yang macam mana? Ada mesin, pakai internet. Teknologi tu. Even pemasaran secara digital. Pemasaran secara digital di Facebook ke, IG ke, TikTok ke, semua. Ianya adalah sebahagian daripada perusahaan digital. So, saya rasa ramai antara kita semua ni lah memang dah familiar kot dengan perkataan media sosial seperti Facebook, apa semua. Itu semua adalah salah satu komponen dalam keusahawanan digital. Kita menggunakan pakai teknologi tersebut untuk membantu proses perniagaan kita. Sama ada sebelum, semasa ataupun selepas. Kalau ada mesin pula ada kaitan dengan industri revolusi 4.0, lagi baguslah. So, apa yang kami buat, projek kami pada waktu itu adalah kami menumbuhkan, orang kata membangunkan sebuah projek untuk membantu golongan OKU Pekat untuk belajar bahasa isyarat menggunakan teknologi augmented reality. So daripada situ ada elemen digital yang kita masukkan dalam perniagaan kita. Teknologi augmented reality itu satu part lah. Dan pemasaran pun satu part. Dan banyak lagi perkara lain yang kita masukkan elemen digital di situ. Okey. So alhamdulillah saya ingin tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan slide saya. Okey, ini saya dah tunjuk. Okey. Ini pun alhamdulillah kita dah berkenalan tadi dengan waktu pendidikan saya, pencapaian akademik saya. Alhamdulillah untuk pencapaian keusahawanan saya, inilah yang saya ceritakan tadi. Kita walaupun tak menang hadiah utama untuk Indonomic Challenge pada tahun 2017, sekurang-kurangnya kita dapat pergi ke finalis lah. Dapatlah duit sikit, alhamdulillah, untuk kita rancang perniagaan kita secara startup. Dan pencapaian yang terbesar yang syarikat kita perolehi adalah kita menang geran perniagaan super yang bernilai RM500,000. Itu saya menang, kita menang pada penghujung 2017. Saya ingat lagi, hari jadi saya 1 Disember dan saya diumum pemenang pada 2 Disember 2017. Orang kata hari jadi agaknya. Alhamdulillah. So, bermula pada tahun 2018, alhamdulillah nama kita termasuk dalam salah satu startup Johor Ecosystem pada 2018. Dan pada waktu itu juga lah kita dah mula develop produk kita, bawa ke sana, bawa ke sini, bawa idea kita ke sana, ke sini. Sama-sama kita develop, kita bentang pada banyak pihak kita bentang. Tujuannya yang pertama adalah kita nak dapatkan input. Dapatkan input daripada para panel penilai. Menang atau kalah itu soal nombor 2, nombor 3, nombor 10. Yang penting apabila kita buat pembentangan, of course kita akan ditanya beberapa soalan. Dan kadang-kadang kalau tak ada soalan pun, para juri memberikan cadangan. Cadangan, okey, awak macam ni, macam ni. Sepatutnya, maybe awak boleh buat macam ni. So dari situ kita dapat input. So saya ni jenis yang suka masuk competition. Ada apa-apa competition masuk je. Menang kalah itu nombor 2, nombor 3, nombor 10. Yang penting dapat masuk, kita dapat exposekan produk kita dan kita dapat input yang berguna daripada para panel. Jangan takut untuk masuk apa-apa competition, masuk je. Jangan takut. Ada bertanding, ada menang, ada kalah. Ada masa kita di atas, ada masa kita di bawah. Dan pada masa yang sama, bila kita buat pembentangan di hadapan para juri tu, actually kita develop diri kita sendiri sebenarnya. Develop diri kita untuk berada di atas stage,
bercakap di hadapan ramai orang. Dan kita pula perlu ada skill untuk menjawab soalan. Skill tu mahal. Ini tak akan anda perolehi kalau hanya sekadar sembang dengan kawan-kawan. Skill menjawab soalan yang proper, sharp dan juga orang kata boleh diterima oleh para panel penilai. Ini bukan satu proses yang mudah. So alhamdulillah saya masuk lagi banyaklah pertandingan-pertandingan anjur MTDC apa semua, dan alhamdulillah lah saya kira Allah SWT memberikan kemudahan dan juga rezeki pada tim saya untuk bersama-sama sehingga bolehlah mencapai tahap hari ini. Alhamdulillah, ini semua saya kira adalah rahmat Allah SWT yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah. Sebab itu, jika ada apa-apa masalah, ada apa-apa halangan yang anda hadapi, baik dalam kehidupan maupun dalam perniagaan, please jangan putus asa. Anda tengok tajuk saya, perkongsian saya pada hari ini, kekurangan bukan halangan. Saya harap anda semua dapatlah manfaat daripada perkongsian saya pada malam ini. Yang mana please ingat satu perkara. Kekurangan bukan halangan. Cakap dalam hati kita, kekurangan bukan halangan. Apa dua perkara yang kita nak buat, ada dua perkara yang kita ada masalah yang menghalang kita. Ingat, semua perkara boleh diselesaikan. Semua masalah boleh diselesaikan. So selepas ini saya akan cuba untuk menjawab beberapa persoalan daripada para pengunjung semua. Itu pun kalau ada lah, saya ada. Jangan biarkan sesi kita pada malam ini berakhir dengan keadaan tanpa ada soalan. Saya sangat-sangatlah saya sangat harap kita ada soalan. So daripada komen-komen yang ada dalam tu, tak ada soalan tak ada soalan. Tak ada soalan So untuk slide yang terakhir saya, seperti yang anda dapat tengok gambar tu, itu adalah orang kata saat-saat yang paling gembira yang saya rasa, paling gembira, paling bangga. Maklumlah, golongan OKU yang ada PhD ni tak ramai pun. Saya adalah salah seorang. Bukan nak membangga diri, bukan nak bersifat for you ke tidak. Pada saya ini adalah satu momen yang cukup bermakna pada diri saya. Yang mana kita berada di atas stage pada waktu convocation tersebut, ada staff yang membantu menolak wheelchair saya, dan kita terima skor daripada Chancellor kita. Alhamdulillah. Maklumlah orang macam kita ni, orang macam saya ni sentiasa saja dianggap second class. Kadang-kadang third class pun ada. Kadang-kadang orang anggap kita ni hanya pihak yang menerima bantuan saja, ikon penerima bantuan saja. So dengan kejayaan pada saya kira akademik dan juga bisnes saya rasa saya boleh berbangga sedikit berkaitan dengan diri saya. So jika saya melihat di sini tak ada sebarang soalan tak ada sebarang soalan yang dinyatakan dalam Facebook PUJB ni. Jika ada soalan, jangan malu-malu, jangan segan, type je. Jangan malu-malu, jangan segan, jangan takut untuk bertanya soalan dengan saya. Tanya je.
InsyaAllah saya cuba jawab dengan sebaik mungkin. Ada okey? Ada soalan ke? Nampaknya tak ada yang menulis soalan berkaitan dengan sesi perkongsian saya. Just ada yang menunjukkan apa tanda bagus ataupun terbaik. Okey. Okey, ada soalan Ada soalan daripada sahabat usahawan. Okey, ada soalan daripada sahabat usahawan. Apa harapan saya untuk bajet? Apa harapan saya untuk bajet Johor 2021? Okey. First, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor yang akan membentangkan bajet tersebut. Dan saya yakin bahawasanya tentu sudah ada dalam mindanya untuk membantu para usahawan macam kita semua ni. So sama-sama kita pakat dengar pada hari Khamis nanti. So harapan saya ada 3. Harapan saya ada 3 iaitu yang pertama, harap Yang Amat Berhormat dengar lah kot dengar lah kot harapan saya ni. InsyaAllah kan. So yang pertama, kerajaan negeri Johor Darul Takzim dapat menyediakan peruntukan untuk membantu peniaga jalanan di tepi-tepi jalan, makcik-makcik orang kata yang berniaga kecil-kecilan tu. Berilah bantuan kepada mereka yang sewajarnya. Okey. Mereka adalah antara orang-orang yang paling besar menerima impak COVID-19 ini. Mereka dah dapat berniaga dan pendapatan mereka juga berbentuk pendapatan harian. Hari ini berniaga dapatlah duit. Esok tak berniaga tak dapat duit. So, golongan seperti itu kita perlu berikan keutamaan. Yang kedua, dari segi keusahawanan OKU itu sendiri. So, saya tak berapa gemar untuk menyatakan perkara ini. Cuma itulah, kadang-kadang saya agak yang tak nak saya kena cakap juga. Setengah OKU ini mengharapkan ada satu bantuan khas untuk mereka saja, golongan OKU saja. Mereka tak nak, orang kata ataupun takutlah untuk bersaing dengan usahawan normal yang lain. Of course lah, usahawan OKU ni dia ada beberapa perkara, faktor-faktor yang menyukarkan urusan perniagaan mereka, dan mereka pun ada sebahagian yang memang tak dapat bersaing dengan usahawan lain. Jadi basically usahawan OKU ni dia mengharapkan, maksud saya jugalah kalau boleh, mengharapkan agar ada bentuk bantuan. Pada saya it's not about money, tapi lebih kepada kursus pembangunan keusahawanan diperbanyakkan lagi, diperluaskan lagi kepada fokus group kepada golongan OKU. Mungkin PUJB boleh laksanakan, insya-Allah suatu hari nanti kita doakan agar bajet tersebut diamanahkan kepada PUJB dan kita boleh buat program-program keusahawan OKU, insya-Allah. Kita collaborate lah. Kerajaan negeri collaborate bersama dengan yayasan-yayasan ke apa ke, agensi-agensi ada kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan untuk memperluaskan lagi program-program pembangunan keusahawan untuk OKU. Dan yang terakhir, yang ketiga, sekiranya Yang Amat Berhormat sudi untuk Yang Amat Berhormat Menteri Besar sudi untuk memperuntukkan sedikit bajet untuk pembangunan keusahawan OKU, please allocate untuk mereka bergiat dalam bidang keusahawanan digital. Itu yang kita harapkan. Ajar mereka cara berniaga melalui digital, platform digital. Lazada dan Shopee lah paling simple contoh. Buatlah kursus-kursus yang berkaitan FBS, IGX dan lain-lain untuk menambah kemahiran dan skill mereka. Yang ini saya kira OKU tak ramai yang join. Sebab dia kira ini program untuk orang normal. Bila program orang normal, dia kata tak nak join. Bukan untuk kita pun. So dia ada setengah. Kalau OKU ni dia ada stigma yang macam tu. So pada saya, please, kalau Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita sudi
memperuntukkan masa untuk menilai kembali. Okey, untuk menilai kembali bajet yang akan dibentangkan tak lama lagi pada hari Khamis nanti, tak silap saya. Okey, dapatlah mempertimbangkan ketiga-tiga cadangan ini. Saya sangat berharap agar saya sangat berharap agar apa yang dicadangkan ini dapatlah diambil perhatian oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita. Okey. Ada lagi soalan? Okey, ada lagi soalan. Pendapat saya berkaitan dengan penubuhan Majlis Digital Johor. Majlis Digital Johor. Okey. Pada saya ini adalah satu inisiatif yang sangat baik daripada pihak kerajaan negeri dengan kerjasama agensi-agensi bawah kerajaan negeri ataupun dengan kerjasama kerajaan persekutuan. Okey, yang mana saya harap Majlis Digital Johor ni dapatlah menjadi orang kata anchor untuk keusahawan yang digital kita. Keusahawan yang digital Johor. Dan harap-harap jugalah golongan OK Unita lah disisihkan. Harapan saya agar majlis ini dapat ditubuhkan dengan baik. Okey. Dan sewaktu ada apa-apa program yang berkaitan dengan keusahawan digital ni tidaklah menyisihkan orang macam saya ni. Tak adalah. Saya harap ianya dapat terbuka pada semua orang dan dapat memberi kesedaran pada OK untuk sama-sama sertai juga. Okey. Okey, last soalan. Apa beza antara e-commerce, e-dagang dan e-marketplace? Okey. Beza. Semua ada satu persamaan, iaitu semuanya berbentuk elektronik. Semuanya berbentuk digital. Okey, semua berbentuk digital. Yang berbezanya adalah apa? Okey, e-commerce, e-dagang, e-marketplace adalah platform. Okey, platform dan juga proses. So basically e-marketplace ni adalah platform yang you boleh jual secara online. Okay, you boleh jual secara online apa semua. E-commerce adalah proses. Okay, actually dia adalah sebuah proses. Okay, dan e-dagang pun adalah sebuah proses perniagaan. Okay, so basically seperti yang awal-awal saya nyatakan tadi, untuk sebuah perniagaan penghasilan produk, ini mesti ada input, proses dan juga output. Okay, dan kesemuanya ini, okay, kalau tak silap saya dalam RMK 10 kita sangat tekankan kepada economy knowledge, perkongsian knowledge, perkongsian apa saya lupa. Some sort of like that lah. Saya mohon maaf, saya tak berapa ingat. Okey. Okey, ada soalan lain ke daripada tuan-tuan dan puan-puan, daripada para penonton sekalian? Okey. Okey, ada satu soalan berkaitan pendapat saya, iaitu berkenaan kepentingan penyelarasan data usahawan antara agensi yang bertujuan bagi menyemak agar tidak berlaku pertindihan penerima bantuan. Okey, yang ini bagus. Okey, yang ini bagus. Sebab apa? Sebab sekarang ni masing-masing berebut. Masing-masing berebut untuk dapatkan bantuan itu, bantuan ini, apa semua. Tapi dengan sumber yang saya kira patut diagihkan seadanya kepada semua. Biarlah semua orang dapat. So kita tak nak ada pertindihan. Ada pertindihan nama-nama. Dia ni dah dapat di kawasan daerah A. Kemudian mohon kat daerah B pun dapat juga. Mohon pada agensi C pun dapat juga. Dia seorang je yang dapat. So basically tak baguslah panggil macam tu. Okay. Tak bagus. Okay. Kita, pada saya, perlu bagi peluang juga kepada orang lain. Kita sama-sama susah sekarang. Sama-sama menghadapi COVID-19 yang mana ini sangat menjejaskan, memberi impak pada ekonomi kita. Tapi pada masa yang sama kita memerlukan sifat kemanusiaan antara kita semua agar ianya tidaklah orang kata diberikan secara sewenang-wenangnya dan dapat diberikan secara adil kepada semua yang memohon. Okey. Kalau ada pertindihan dulu, saya rasa kita boleh cubalah elakkan. Dan saya kira usaha untuk
matching ada tidak berlaku pertindihan ada satu usaha yang sangat baik. Maybe majlis digital nanti pun boleh usahakan juga boleh collect nama usahawan-usahawan yang terlibat dalam perusahaan digital dan ianya memastikan ada satu staff center. So tak ada lagi berlaku pertindihan antara daerah ataupun antara agensi. Kadang-kadang seorang ni dapat 10 daerah, dapat 10 agensi, semua dia dapat, semua dia boleh. Tak boleh macam tu. Orang lain pun nak rasa juga. Orang lain pun perlu dapat juga. Okay. So saya kira usaha untuk membuat sebakan dan memastikan tidak ada pertindihan nama-nama penerima bantuan, penerima manfaat daripada bajet kita ni adalah satu usaha yang sangat baik. Okey, tahniahlah kalau ianya dapat dilaksanakan dalam bajet Johor nanti, insya-Allah. So, okey, ada lagi soalan? Oh, okey, banyak juga soalannya Okey. Saya sarankan agar usahawan di Johor dapat menceburi keusahawanan yang berasaskan digital, terutamanya penggunaan e-commerce serta penggunaan talian internet yang lebih meluas dan lebih baik. Yes, saya sangat sarankan. Sebab apa? Sekarang ni zaman digital. Sekarang ni zaman orang kata kita membeli belah secara online. Kita hidup dalam keadaan normal baru. Kita tak digalakkan untuk bergerak ke sana kemari tanpa tujuan yang penting. So tentunya keusahawanan yang berasaskan digital ni adalah marketplace yang sangat hebat sekarang. Itu orang kata lubuk duit. Lubuk untuk kita membuat perniagaan kita. Sama ada anda ada produk atau tak ada produk, it's okay, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ada produk, alhamdulillah, jualah produk anda. Tak ada produk, tak ada masalah. Jadilah ejen ke dropship ke, banyaklah. Banyak kalau anda search di Shopee tu, okey, saya sharekan sedikit teknikal. Okey, bila anda masuk ke Shopee tu, anda tak ada produk untuk dijual. Anda type je ke atas tu, supplier ataupun mencari ejen ataupun mencari dropship. Type je ke atas tu. So kat situ berlambak produk-produk yang mana anda boleh jadi ejen dropship ataupun apa saja yang berkaitan dengan perniagaan tersebut. Walaupun anda tak ada produk sebenarnya. So anda search di Shopee, chatting dengan owner perniagaan tersebut dan lakukan perniagaan. Buat pemasaran. Simple. Sebab marketplace adalah satu market yang e-marketplace. E-marketplace adalah satu market yang orang kata tanpa batasan. Saya berani kata ini adalah tanpa batasan. Kita boleh beli produk bukan sahaja dalam Malaysia. 2 negara pun kita boleh beli. Perhantaran pun tak ada masalah. Even saya kira satu inisiatif Johor yang sangat orang kata sangat baik, iaitu e-marketplace Johor. Saya pun kadang-kadang tengok juga e-marketplace Johor. Tengok apa barang-barang produk lokal. Produk-produk rakyat kita yang menjual di situ dan yalah, kalau bukan kita yang support, siapa lagi kan? So, e-marketplace Johor yang pihak kerajaan negeri Johor wujudkan tu, saya kira adalah satu projek yang sangat bermanfaat lah dengan kerjasama Shopee, e-marketplace Johor. So, itulah pada saya sangatlah menyarankan agar anda semua penonton sekalian, okey, tuan-tuan dan puan-puan yang menonton sesi perkongsian pada malam ini, join, sertai, ceburilah bidang keusahawanan digital. Okey, ianya adalah masa depan perniagaan kita pada hari ini dan juga pada masa akan datang. Okey, kita dah tak akan mundur lagi dah lepas ni. Kita akan wujud dan hidup dalam keadaan normal baru yang semuanya memerlukan penggunaan digital. Okey, selepas ini orang kata proses pembelian barang banyak dilakukan secara online je. Tak beli barang dapur pun secara online je. Saya pun banyak je beli barang dapur secara online dulu. Even masa bujang pun saya beli barang-barang secara online daripada Tesco online. Dan lori Tesco datang hantar ke rumah. So, sangat simple. Sangat mudah.
dan marketnya memang semua ada di situ. Carilah apa benda yang anda nak kat Lazada dan Shopee tu ataupun apa-apa platform yang lain. Even saya pun membeli melalui Amazon ataupun eBay. Okay. So, sangat banyak barang-barang ada di situ. Memang semua anda boleh pilih. Dan anda juga terbuka peluang untuk menjadi sebahagian daripada peniaga-peniaga tersebut. Seperti yang saya mention tadi, ada produk tak ada produk itu soalan nombor dua. Yang penting, anda perlu manfaatkan keusahawanan digital ini untuk kehidupan diri anda, especially masa COVID ni lah. Dan selepas ini pun dijangka keusahawanan digital akan berkembang yang lebih laju lagi. Okay, selesai saja masalah COVID ni. InsyaAllah kita sama-sama doakan agar masalah COVID ni selesai secepat mungkin dan keusahawanan digital akan menjadi lebih cepat berkembang. So itu yang kita harapkan. Okay, ada soalan lain lagi ke? Okay, so akhir kata dari saya ingin ucapkan ribuan terima kasih pada pihak pengatur, pihak Kerajaan Negeri Johor Darul Takzim dan juga Perbadanan Usahawan Johor Bahru yang sudi menjemput saya untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada malam ini. Yang mana yang tak baik tu janganlah dijadikan panduan. Ambil yang baik-baik saja. Pada masa yang sama, okay, saya juga mengharapkan agar marketplace e-marketplace Johor dapat diteruskan sampai bila-bila. Okay, dapat diberikan sedikit lagi bajet untuk diperluaskan lagi pemasarannya. Dan saya juga ingin menjemput, menyarankan anda semua, para pengunjung, para penonton pada malam ini untuk like Facebook PUJB. So banyaklah info-info pasal perniagaan yang dilakukan oleh pihak agensi PUJB ini dan mana tahu anda pun boleh menyertai apa-apa program berkaitan dengan anjuran PUJB. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.